KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera penonton saluran didik TV KPM. Anda sedang menonton Bina Upaya Guru bersama saya Nisa K. Satu lagi topik yang kita sama-sama nak bincangkan, dan di program inilah kita melihat kepada perjalanan kerjaya ataupun hala tuju seseorang guru. Tidak kiralah guru-guru ini mereka yang mengajar di dalam bilik darjah ataupun yang menjadi sebagai pensyarah atau mereka terlibat di bahagian pentadbiran. Dan topik kita pada hari ini akan berkaitan dengan keupayaan memfokuskan kepada pemimpin pendidikan. Jadi topik yang saya maksudkan ialah bimbingan instruksional, dan untuk membincangkan lebih lagi berkaitan dengan bimbingan instruksional ini bersama-sama dengan saya tetamu jemputan, kita persilakan Dr. Jamila Bibi binti Abdullah, iaitu pensyarah kanan Institut Aminuddin Baki, Cawangan Genting Highlands. Selamat datang Doktor. Terima kasih. Terima kasih sudi bersama-sama dengan kami di sini pada hari ini, yang mana saya kira banyak yang kita nak kupaskan buat penonton di rumah. Baiklah, berkaitan dengan topik kita Doktor, bimbingan instruksional. Kita nak tahu apa antara usaha-usaha Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dalam membina keupayaan pemimpin pendidikan di sekolah-sekolah, terutamanya dalam bimbingan instruksional. Silakan Doktor. Okey, baik, terima kasih Nisa. Okey, sebenarnya kalau kita lihat Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan pelbagai usaha untuk mengupayakan pemimpin pendidikan lah, terutama dalam kalangan pengetua dan guru besar sekolah. Okey, baik, ini selaras dengan anjakan kelima Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 untuk memastikan pemimpin berprestasi tinggi ditempatkan di sekolah. Jadi usaha itu diambil oleh IAB lah, Institut Aminuddin Baki, yang merupakan pusat latihan kepimpinan, dan kita berperanan sebenarnya untuk membangunkan pemimpin sekolah melalui latihan dan bimbingan secara berterusan untuk memantapkanlah peranan pengetua dan guru besar sebagai pemimpin instruksional. Jadi rentetan dari itu sebenarnya PGB ini perlu mempunyai pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan bimbingan instruksional bagi pembangunan PDPC guru lah. Baik, sebenarnya kan Doktor, saya pasti masih ada lagi di luar sana yang tidak memahami tentang terma bimbingan instruksional. Mungkin kita boleh kupaskan lagi apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan bimbingan instruksional. Okey, baik. Okey, bimbingan instruksional ni kalau dalam bahasa Inggerisnya lah dikenali sebagai instructional coaching. Dia sebenarnya berada di bawah payung coaching, salah satu jenis coaching. Dan maksud bimbingan instruksional dari perspektif pemimpin sekolah sebenarnya lebih fokus untuk mengupayakan guru mengupayakan guru, iaitu pemimpin sekolah perlu mewujudkan satu situasi yang membolehkan guru dapat berkongsi pengalaman tentang pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah serta pengetahuan mereka dalam aspek pedagogi di dalam bilik darjah lah. Dan kalau secara terperincinya sebenarnya pemimpin instruksional merupakan pemimpin sekolah yang memainkan peranan yang besar untuk memastikan pemantapan pengajaran dan pembelajaran guru secara berterusan, iaitu biasanya selepas penyeliaan mereka sepatutnya melaksanakan satu proses untuk membimbing guru supaya dapat meningkatkan keupayaan pembangunan kendiri dan secara kolektif lah dengan satu standard sebenarnya. Fokus kita adalah untuk memastikan kualiti pengajaran dan pembelajaran itu dapat ditingkatkan dalam bilik darjah. Dalam bilik darjah. Jadi saya pasti sudah ada idea berkaitan dengan kita punya topik pada hari ini, iaitu bimbingan instruksional buat penonton di luar sana. Barulah senang kita nak teruskan lagi dengan perbincangan kita pada hari ini. Bercakap tentang bimbingan instruksional, sebenarnya kan Doktor, apa antara pendekatan yang kita rasakan sesuai digunakan dalam bimbingan instruksional ini? Okey, baik. Kalau kita sebut tentang pendekatan kalau merujuk kepada Jim Knight lah 2007 menurut beliau terdapat 3 pendekatan yang sesuai untuk kita melaksanakan bimbingan instruksional. Yang pertama dikenali sebagai facilitative coaching, directive coaching, dan yang ketiga adalah dialogical coaching. Okey. Kalau facilitative coaching, biasanya dikenali juga sebagai bimbingan secara fasilitatif lah. Dan dia berfokus kalau di sekolah tu kita ada guru-guru yang berpengalaman mempunyai idea
idea yang banyak. So sesuai diaplikasikan facilitative coaching. Sebab di situ dia akan berlaku perkongsian idea. So mungkin dia apabila sesi coaching ini dia akan trigger lah untuk mengubah satu kaedah pengajaran yang lebih baik daripada tradisional nak tukar kepada pembelajaran abad ke-21. Mungkin akan berlaku situasi demikian. Itu sesuai untuk guru-guru yang berpengalaman. Yang kedua adalah directive coaching. Kalau directive coaching sebenarnya lebih fokus kepada guru-guru novice yang baru saja dilantik sebagai guru ataupun guru-guru yang baru saja diberi subjek-subjek tertentu untuk mengajar. Jadi dia memerlukan panduan dan bimbingan lah daripada coach bagaimana untuk mengajar subjek tersebut. So dalam directive coaching ni mereka akan dibimbing lah bagaimana untuk mewujudkan satu strategi pengajaran yang lebih berkesan. Okey, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah dialogical coaching. Ini kita kata kalau sesi bimbingan instructional yang terbaik adalah menggunakan dialogical coaching. Kerana dalam dialogical coaching ni dia ada win-win situation lah antara coach dan coachee. Jadi sama-sama akan membuat keputusan. Okey, strategi pengajaran yang berkesan. Berdasarkan kepada isu lah yang tercetus apabila mereka melaksanakan PDP dalam bilik darjah lah. Baik, sebenarnya kan doktor, siapa sebenarnya yang menjadi coach kepada guru-guru ini? Okey, baik. Terima kasih soalan tu. Okey, sebenarnya dalam ketiga-tiga pendekatan ini dia berbeza dari fokus, idea dan peranan coach dan coachee. Jadi coach biasanya akan terdiri daripada pengetua, guru besar, kita ada guru penolong kanan, guru kanan mata pelajaran, ketua panitia. So dia mungkin terdiri juga daripada guru-guru cemerlang atau guru-guru pakar. Dan di peringkat PPD sebenarnya boleh juga sebenarnya School Improvement Specialist Coach atau SISC Plus dan juga pegawai-pegawai PPD menjadi coach untuk membimbing guru-guru di sekolah berkaitan PDP. Itu telah kita jelaskan siapakah coach kepada guru-guru ini dan juga apakah pendekatan yang digunakan bagi bimbingan instruksional. Baiklah, kita akan berhenti rehat seketika sebelum kita sambung lagi perbincangan yang di rumah. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini ke Bina Upaya Guru Didik TV KPM. Masih membincangkan topik bimbingan instruksional di program Bina Upaya Guru Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa K dan tetamu jemputan Dr. Jamilah, di mana doktor telah menerangkan kita apa itu bimbingan instruksional, kaedah-kaedah dan juga pendekatan yang berkesan. Pasti ramai nak tahu sebenarnya apa tujuan pengurusan bimbingan instruksional ini dilaksanakan ke atas guru-guru. Baik. Okey, terima kasih Nisa. Sebenarnya tujuan khusus pengurusan bimbingan instruksional dilaksanakan. Okey, of course yang pertama kita nak meningkatkan kecekapan dan keberkesanan sebagai pemimpin instruksional, terutama dalam pengurusan dan pelaksanaan amalan bimbingan terhadap PDPC guru. So pemimpin sebagai pemimpin instruksional lah, mereka harus memastikan kualiti PDPC guru tersebut. So ini juga sebenarnya tujuan ini berdasarkan kepada dapatan kajian yang telah kita laksanakan yang menunjukkan bahawa satu keperluan lah kepada pemimpin pendidikan untuk diberi latihan berkaitan bimbingan instruksional berikutan dari kurang pengetahuan dan kemahiran dalam melaksanakan bimbingan secara sistematik berdasarkan data-data penyeliaan lah. Kita ada standard kualiti pendidikan Malaysia and kualiti sekolah dan berdasarkan pada standard 4 lah secara khususnya, dan mereka perlu membimbing guru dalam menambah baik PDP mereka secara berkesan. So sebenarnya tujuannya juga kita ingin memberi input lah latihan bagaimana untuk membimbing menambah baik PDPC guru secara sistematik dan mencadangkan lah kaedah pengajaran yang lebih baik kepada guru-guru selepas satu-satu sesi penyeliaan dilaksanakan dalam bilik darjah. Saya pasti setiap kursus ataupun setiap program yang dilaksanakan, latihan yang dijalankan, pasti ada objektif yang telah ditetapkan. Jadi apa objektif bagi kursus ini? Silakan. Okey, Nisa, sebenarnya kita ada 4 objektif untuk kursus ini. Okey, yang pertama adalah mengenal pasti konsep
dan prinsip bimbingan instruksional. So mereka kena tahu dulu asas. So konsep dan prinsip ni mungkin dia akan rujuk kepada Big Four tu apa sebenarnya, and then 7 partnership yang dia perlu tahu dalam prinsip bimbingan instruksional. Kemudian impact cycle yang diperkenalkan, model bimbingan instruksional oleh Jim Knight lah, impact cycle. Dan seterusnya dia juga harus tahu standard kualiti pendidikan Malaysia, kualiti sekolah standard 4 tersebut, yang manakah yang patut difokuskan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengaplikasi konsep PDCA. Itu adalah salah satu tool dalam management kita, itu plan, do, check dan action. Tindakan yang perlu dilaksanakan untuk memastikan bimbingan instruksional terhadap guru dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesan lah. So dalam PDCA ni dia akan merujuklah kepada kawalan kelas, penyediaan rancangan pengajaran, kaedah PDPC guru dan pentaksiran dalam PDPC yang dapat dilaksanakan secara sistematik dan berkesan. Dan seterusnya yang ketiga adalah mengaplikasi. So objektif yang ketiga ni sangat penting kerana dalam objektif ini PGB akan diberi pendedahan bagaimana mereka boleh mengaplikasi data standard 4 lah, SKPM at kualiti sekolah untuk melaksanakan penambahbaikan PDPC secara berkesan dalam tempoh yang singkat dan cekap melaksanakan. Dan yang terakhir, of course, daripada kursus yang mereka hadiri ini, mereka akan merangka satu pelan tindakan pembangunan kapasiti guru berkaitan dengan PDPC, dan mereka melihat berdasarkan kepada kekuatan dan kelemahan PDPC guru secara cekap dan berkesan. Itulah 4 objektif yang dikhususkan dalam program kita ni. Saya pasti setiap program, setiap kursus itu mempunyai kaedah pelaksanaan dan juga pengisian berbeza-beza. Bagaimana dengan kursus bimbingan instruksional ini, Doktor? Kalau kursus bimbingan instruksional ni sebenarnya kita ada 2 fasa. So fasa yang pertama adalah pembelajaran. So pembelajaran dalam tempoh 4 jam lah peserta kena ikuti. Kemudian barulah mereka hadir kepada fasa sesi semuka selama 12 jam. Dalam pembelajaran ni sebenarnya perkongsiannya lebih kepada elemen what, apa yang dia perlu tahu, dan ini untuk menambah pengetahuan mereka. So kita lihat dalam pembelajaran ini mereka akan diberi pendedahan tentang mandat. So of course dia akan merujuklah kepada pekeliling-pekeliling yang meminta mereka melaksanakan bimbingan instruksional. And then konsep dan kepentingan bimbingan instruksional, dan mereka juga diberi pendedahan tentang elemen asas bimbingan instruksional seperti directive coaching tadi, facilitative coaching dan dialogical coaching yang telah kita ulas tadi. And then of course mereka juga akan diberilah pendedahan tentang model impact cycle. So dia lebih menambah pengetahuan mereka lah. Dan seterusnya akan diberi juga pendedahan tentang bagaimana untuk melaksanakan bimbingan instruksional menggunakan inovasi one page instructional coaching ataupun OPIC. So itu yang mereka akan telusuri terlebih dahulu sebelum hadir kepada sesi semuka. Dan of course kita juga memberi input tentang konsep PDCA. So bagaimana untuk menggunakan PDCA ini semasa mereka akan melaksanakan bimbingan instruksional. Dan seterusnya dalam pembelajaran ini dia akan ada penilaian keseluruhan lah kandungan pembelajaran tersebut. Itu adalah secara pembelajaran. Itu fasa pertama. Kalau semuka? Kalau fasa yang kedua itu fasa semuka. Dia lebih kepada amali. Itu bagaimana nak laksanakan bimbingan instruksional. Ini sebenarnya menjadi isu lah. Kalau di sekolah mereka tahu, tapi bagaimana nak buat? Jadi mereka akan hadir dalam 12 jam. Dan dalam 12 jam itu antaranya kita akan beri pendedahan lah bagaimana untuk mengatasi jurang standard 4 tersebut, untuk melihat apakah isu yang boleh mereka pick up untuk memulakan bimbingan instruksional. Seterusnya dia akan mulalah proses perancangan untuk melihat siapa guru yang akan dibimbing, mata pelajaran apa, dan siapa pula coach yang bertanggungjawab. Sebab coach ini perlulah mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam subjek tersebut. Dan seterusnya kita ada do dan juga check serta action. Dan seterusnya dia dirumuskan dalam sesi semuka ni kita ada ujian pasca untuk melihat kemahiran dan sikap mereka lah sebelum dan selepas mereka ikuti sesi semuka tersebut. Pastinya penilaian akan berlaku selepas kursus berjalan. Jadi sebelum kita pergi kepada apa antara faedah kursus bimbingan instruksional ini, kita akan berhenti rehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini ke Bina Upaya Guru di Didik TV KPM.
Terima kasih kepada mereka yang masih setia menonton Bina Upaya Guru di saluran Didik TV KPM. Masih lagi membincangkan topik bimbingan instruksional bersama saya Nisa K dan juga Dr. Jamila. Baiklah, kita semua telah pun dijelaskan tentang apa itu kursus pembimbingan instruksional, pengisian, kaedahnya dan juga tujuan serta objektif, dan telah kita diberitahu bahawa ada fasa-fasa pelaksanaan kursus selama 4 jam iaitu fasa E pembelajaran dan juga 12 jam bagi fasa sesi semuka. Soalan saya, Dr. Jamila, fasa sesi semuka selama 12 jam itu, adakah ia akan berjalan terus selama 12 jam selama satu hari atau dibahagikan kepada dua sesi yang berbeza? Okey, baik. Terima kasih soalan ini saya. Okey, sebenarnya kalau sesi semuka ni, kalau latihan di IAB biasanya sehari hanya ambil masa 6 jam. Jadi kalau 12 jam tu sebenarnya kita ada segmen lah, 2 jam, 2 jam, 2 jam. So dibawa kepada 2 hari lah. So ada lebih kurang 6 segmen di situlah. So setiap segmen 2 jam, sehari 6 jam. So hari pertama 6 jam dan hari kedua adalah 2 jam. So itulah maksimum masa diperuntukkan untuk sesi semuka. Sesi semuka 12 jam dibahagi kepada 2 hari, bermakna satu hari hanya 6 jam. Fasa sesi semuka yang dibahagikan pula kepada 2 jam, 2 jam, 2 jam. Jadi selama 2 hari peserta akan tinggal di IAB untuk menghabiskan fasa sesi semuka. Kita ada dua metod lah. Peserta digalakkan datanglah untuk ke IAB untuk berkursus, dan kadang-kadang kita turun ke PPD lah. So PPD yang berkaitan untuk mengumpulkanlah di satu kawasan sekolah supaya mereka boleh laksanakan kursus di PPD. Baiklah. Jadi apa antara faedah kursus bimbingan instruksional ni, Doktor? Okey, sebenarnya kursus bimbingan instruksional ni memberi faedah yang banyak kepada sekolah. So of course yang pertama kita melihat core business lah. Core business seorang pendidik di dalam bilik darjah iaitu guru mengajar, murid belajar. Jadi pemimpin instruksional harus memastikan perkara itu berlaku. Jadi untuk itu mereka harus memastikan dapat meningkatkan kecemerlangan lah kepada organisasi melalui peningkatan pengetahuan dan kemahiran guru. Kita nak cikgu boleh mengajar dengan baik dan murid boleh belajar dengan baik. Jadi cikgu perlu ada pengetahuan dan kemahiran yang baiklah untuk mendidik pelajar. Dan seterusnya yang kedua dapat membantu sekolah untuk memantapkan kepakaran pemimpin sekolah. Bukan saja untuk diri mereka sendiri, malah mereka juga dapat berkongsi lah kepakaran antara satu sama lain. Sebab semasa sesi bimbingan instruksional, iaitu semasa sesi sama ada facilitative coaching ke directive coaching ataupun dialogical coaching, sebenarnya berlaku sesi perkongsian kepakaran situ. So that's why kita kata coach ni dia mesti ada expertise lah dalam bidang-bidang tertentulah sebelum dia nak melaksanakan sesi coaching tersebut. So yang ketiga dapat membantu guru lah untuk menambah baik kaedah PDPC mereka supaya lebih berkesan lah. Dan mereka dapat memberi maklum balas serta ini juga dapat memberi sokongan lah dan bantuan kepada guru-guru untuk meningkatkan kemahiran guru dalam menyelesaikan masalah dalam bilik darjah. Dan yang keempat, of course lah, daripada bimbingan instruksional ni ia dapat meningkatkan kualiti profesionalisme berterusan guru tersebut. Dan yang terakhir, daripada bimbingan instruksional ini sebenarnya akhirnya kita dapat merapatkan jurang dalam standard 1 dan standard 4 standard kualiti pendidikan Malaysia atau Act Kualiti Sekolah yang dapat membantu guru untuk memastikan apabila mengajar tu dia dapat mengajar dengan berkesan. Baiklah, dengan penjelasan tersebut sebenarnya kita telah pun tiba di penghujung episod kali ini. Namun sebelum itu saya ingin minta Dr. Jamila untuk kongsikan apa harapan IAB berkaitan dengan kursus bimbingan instruksional ini. Silakan. Okey, harapan IAB sebenarnya besar tuan-tuan. Bila kita tengok bimbingan instruksional ini sebenarnya ada juga disentuh dalam TS25 dalam modul 4, itu dalam modul 4 lah TS25. Dan IAB mengambil peranan ini untuk membantu pemimpin sekolah melaksanakan kursus ini supaya pemimpin sekolah merupakan pemimpin instruksional dapat berusaha meningkatkan pengetahuan dan pengajaran pengetahuan mereka dan
kemahiran lah dalam bidang bimbingan instructional. Ini seluruhnya dapat mencapai inisiatif dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 dan 2025, iaitu memastikan pemimpin berprestasi tinggi ditempatkan di sekolah, dan kita juga ingin memastikan bahawa kualiti pengajaran dan pembelajaran guru ini dapat memberi impak kepada kemenjadian murid dan kualiti sekolah. Okay. Dan ini juga selaraslah dengan beberapa kajian di dalam dan juga luar negara yang melihat pentingnya pemimpin instructional melaksanakan bimbingan instructional yang secara terus sebenarnya boleh bantu untuk bangunkan guru-guru tersebut. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Jamilah Bibi binti Abdullah yang merupakan pensyarah kanan Institut Aminuddin Baki Cawangan Genting Highland. Diharapkan jelaslah kepada penonton semua berkaitan apa itu bimbingan instructional, apa tujuannya, apa faedahnya, apa kaedah dan juga pengisian pelaksanaannya. Saya harapkan ianya dapat dijadikan input yang bermanfaat buat penonton Didik TV semua. Terima kasih sekali lagi Doktor sudi bersama-sama dengan kami di sini. Jangan serik Doktor ya. Semoga kita bertemu lagi. Terima kasih kepada penonton yang setia menonton sepanjang episod kita pada hari ini. Semoga kita bertemu lagi di episod akan datang. Saya Nisake. Assalamualaikum dan jumpa lagi.